dan menggunakan apa yang mereka ada dengan secara optimum. Buat apa kita nak buat satu perkara berulang-ulang kali? Contoh ya, kalau ada Dr. Abu ni lah, dia nak buat eksperimen menghasilkan aiskrim guna helium. And then tiba-tiba dia cari dan rupanya actually ada nama ni, siapa nama ni lupa kau. Ya ampun. Ali. So, eksperimen tu dah dilakukan oleh Ali dan Abu mencari maklumat tersebut dalam platform Open Science dan dia jumpa rupanya Ali tak berjaya buat demikian. So, buat apa Abu dah ulang balik perkara tu, betul tak? So, menerusi platform Open Science, saintis termasuklah penyelidik muda boleh meluaskan networking mereka dan juga kerjasama yang lebih baik. Jadi, tujuan Open Science adalah selarilah dengan penubuhan universiti, iaitu berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan semua masyarakat awam. Especially mereka yang tidak mempunyai ruang media untuk mempromosikan data kajian mereka. Seperti juga artis-artis di luar sana yang meletakkan hasil karya mereka di social media like Instagram, Twitter, TikTok or seperti agent or stokis yang meletakkan produk mereka di Facebook, sebab kita semua berhak tahu tentang data-data yang dihasilkan di luar sana. Jadi, untuk memenuhi semua objektif-objektif tadi, kita ada platform yang dinamakan Malaysia Open Science Platform. Ia merupakan sebuah inisiatif nasional untuk penyidik-penyidik tempatan berkongsi data kajian mereka untuk diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Kita harapkan ianya boleh membuka pintu-pintu ilmu yang terkunci di universiti ataupun institusi pendidikan yang ada di Malaysia. Sebelum kita bermula, saya ingin memaklumkan beberapa perkara kepada para hadirin. Mikrofon dan kamera anda akan ditutup oleh pengendali Zoom semasa perkongsian panelis berlangsung. Di akhir perkongsian, sesi soal jawab akan dibuka. Anda boleh bertanyakan soalan dan memberikan komen di ruangan soal jawab. Sesiapa yang berminat untuk mendapatkan e-sertifikat bagi program ini, anda boleh menghantar email kepada sekretariat di email kakitangan_mosp@academyscience.gov.my dengan tajuk e-sertifikat MOSP 18 Mei. Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Bagi pihak Platform Sains Terbuka Malaysia atau Malaysia Open Science Platform dan Akademi Sains Malaysia, saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang menyertai sesi webinar kali ini yang bertajuk Sains Rakyat Sumbangan Masyarakat. Ini adalah webinar ketiga yang dianjurkan oleh MOSP bagi tahun ini. Saya Najib Muhammad Idris, host pada hari ini. Masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Diharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Bersama kita pada hari ini adalah beberapa orang panelis yang akan membincangkan topik Sains Rakyat Sumbangan Masyarakat. Mereka adalah Encik Afan Nasaruddin, pengasas bersama Water Warriors Living Lab, Encik Mas Budi Malik, pengasas bersama Inspirasi Kawa, dan Encik Hafiz Mu'za, pengasas Apa di Langit. Manakala moderator bagi sesi webinar ini adalah Dr. Zida Fatimah Muhammad, pengarah Pusat Pembangunan Kelestarian Universiti Malaya dan Profesor Madya, Fakulti Sains Universiti Malaya. Tanpa membuang masa, saya menjemput moderator Dr. Zida untuk memulakan sesi kali ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih banyak Najib for that kind introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Harap semua dalam keadaan sihat dan bersemangat. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami petang ini. Secara ringkasnya dalam webinar 1 jam ni, kita akan cuba memberi sedikit pendedahan, just a teaser, tentang apa itu pendekatan sains rakyat dan beberapa contoh tentang bagaimana citizen science telah dilaksanakan dalam konteks Malaysia. Jadi kita amat bertuah hari ini, kita ada 3 pengasas program citizen science yang sudi meluangkan masa berkongsi pengalaman dengan kita pada hari ini. Saudara Afan dari sekitar kita dari Water Warriors. Apa khabar Afan? Sihat? Baik, alhamdulillah doktor. Okey. Dan kita ada saudara Mas Budi Malik atau nama glamournya Eddie. Apa khabar Eddie? Alhamdulillah, terima kasih doktor. So Eddie daripada Inspirasi Kawa dan juga saudara Hafiz Mu'za ya dari Apa di Langit. Apa khabar Hafiz? Alhamdulillah, sihat, baik semuanya. Okay, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan
perbincangan kita, saya nak tunjuk sedikitlah. Saya ingin maklumkan terlebih awal bahawa webinar kita pada hari ini ada web page yang khusus untuk rujukan anda. Jadi jika anda ingin maklumat lanjut berkenaan topik kita hari ini, boleh layari web page ini bukan sahaja untuk mendapatkan maklumat berkenaan program Citizen Science yang akan dikongsikan oleh panelis kita pada hari ini, tetapi juga kita ada beri sedikit maklumat tentang program-program Citizen Science lain di Malaysia. Dan juga buat pengetahuan semua, sebenarnya ini adalah laman web yang telah kami sediakan sempena sambutan bulan Citizen Science 2022 yang telah dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Kelestarian Universiti Melaya, dan rakan kerjasama kami bermula daripada bulan April lepas. Webinar kita hari ini, collaboration dengan ASM, MOSP adalah event kami yang terakhir. Jadi laman web ini mengandungi rakaman semua webinar yang telah kami anjurkan sebelum ini. Hafiz pun ada terlibat dalam webinar yang pertama. Jadi ia akan merangkumi pelbagai aspek perbincangan tentang pendekatan sains rakyat, bukan sahaja dalam konteks Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Maka jika anda terasa teruja selepas menimba sedikit ilmu daripada webinar pendek kita hari ini, kita hanya akan ada 1 jam for today. We invite you to use this resource to learn more about citizen science. So what you need to do is you just click here, find out more, and you will get access to the full recording of those events. Yeah. So I just want to flag that out lah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya tunjukkan saya punya ni ya, sekejap. Sekejap ya. Okay, boleh nampak ke? Dia belum lagi slideshow ya? Belum lagi, Doktor. Alright, okay. Okay, now it's fine. Okay. Jadi, baik, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memberikan sedikit pembentangan lah, pengenalan ya, untuk membuka tirai kita pada hari ini. Pertama sekali, saya nak beri pengenalan tentang apa itu citizen science. So dari segi terminologinya, kadang-kadang pendekatan yang sama ya. Citizen science ni juga dipanggil sebagai community science, participatory science, crowdsourced science, civic science dan sebagainya. Cuma citizen science merupakan istilah yang lebih diterima pakai pada hari ini sejak ia dipopularkan oleh Alan Irwin dan Rick Bonney pada sekitar tahun 1994 dan 1995. Dan istilah citizen science ni untuk makluman semua juga mula dimasukkan dalam Oxford Dictionary hanya pada tahun 2014, baru saja. Lebih kurang 8 tahun yang lalu, dengan definisi asas terjemahannya, aktiviti sains yang dilaksanakan oleh masyarakat biasa yang selalunya dijalankan bersama atau di bawah panduan ahli saintis dan institusi sains. Tetapi dalam pemahaman popular citizen science pada hari ini, pendekatan yang digunakan lebih luas daripada definisi asasnya yang boleh saya rumuskan sebagai kolaborasi antara saintis bersama mana-mana ahli masyarakat yang berminat untuk menggunakan kajian dan kaedah sains untuk mengkaji fenomena alam dan menyelesaikan isu dan masalah yang mereka minati dan yang mereka prihatin. Jadi pemahaman citizen science secara popularnya sekarang ni bukan sahaja berkenaan kolaborasi antara masyarakat dan saintis seperti definisi awal, tetapi juga amat menekankan kepada apa tujuan atau sumbangan aktiviti sains tersebut kepada masyarakat. Dan selain itu, penting saya nyatakan di sini, citizen science juga merupakan gerakan untuk mendemokrasikan dan merakyatkan ilmu sains. Selalunya ilmu sains di Malaysia ni kan kita anggap sebagai satu bidang ilmu yang susah dan hanya boleh digarap oleh para saintis yang betul-betul terlatih. But what the citizen science movement is saying is that there are many levels of science and everyone can participate in science within their own unique capacity. So dalam bahasa kita, saranannya adalah sains ini banyak tingkatannya dan cara penlibatannya dan semua orang sebenarnya boleh terlibat dalam kapasiti masing-masing ya. InsyaAllah kita lihat bagaimana ini boleh dilaksanakan. Jadi sedikit berkenaan sejarah citizen science dan konteks evolusi sains moden. Secara ringkas, perkembangan citizen science ni boleh dilihat dalam 3 fasa utama. Pertama, semasa fasa awal perkembangan ilmu sains lepas tercetusnya pemikiran Enlightenment dan kemudiannya revolusi sains di barat, di mana ilmu sains semakin diterima pakai. Namun sebagai satu bidang ilmu, metodologi dan pengesiannya masih baru dan masih dalam peringkat eksplorasi. Pada masa ini,
masyarakat secara umumnya tidak mempunyai pendidikan formal ya during those days, maka aktiviti sains hanya accessible atau mampu dilaksanakan oleh golongan elit dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang tinggi. So, or what we know as the time of the gentlemen or the gentle ladies of science, seperti Charles Darwin dan Gregor Mendel dalam bidang biologi, Isaac Newton dalam bidang fizik dan matematik, dan Frederick William dan Caroline Herschel dalam bidang astronomi. Kemudian bermula dari akhir abad ke-19 dan akhir abad ke-20, selepas tamatnya Peperangan Dunia Kedua dan revolusi industri, penggunaan ilmu sains semakin popular dalam era big science, di mana ilmu sains banyak digunakan sebagai asas kepada pelbagai bentuk inovasi dan diutamakan melalui profesionalisasi dan perinstitusian sains. Dalam period ini, sains dilihat sebagai bidang yang memerlukan latihan khusus. So not everyone at the time can do science, and if you want to do it, you need a proper professional training lah. So pada masa ini, peranan masyarakat hanya dilihat sebagai penerima hasil sains dan teknologi dan tidak perlu melibatkan diri secara langsung. Tetapi sekarang kita dalam dunia yang berlainan. Citizen science menjadi popular semula dalam konteks keadaan dunia yang memerlukan ilmu sains yang lebih terbuka untuk menyelesaikan pelbagai isu global yang semakin meruncing, terutamanya daripada aspek pembangunan mapan, pemanasan global dan planetary health. Sains ini memerlukan pendekatan sains yang lebih inklusif, bermisi, kolaboratif serta inter dan transdisciplinary. Data sains yang diperlukan juga lebih banyak dan berbentuk real time, dan golongan saintis saja tidak mampu untuk membuat kajian yang baik tanpa bantuan daripada masyarakat. Jadi nak kaitkan jugalah dengan MOSP kan. Jadi citizen science ada ciri-ciri open science, terutama di aspek keterbukaan open access kepada metodologi, data, alatan, analisis dan dapatan sains, serta keterlibatan dan kolaborasi antara lebih ramai pihak, terutama dari aspek kesukarelawanan dalam aktiviti sains. Dan juga seperti open science, perkembangan citizen science menjadi lebih mudah dan pesat dengan adanya teknologi internet dan information communication technology yang canggih. Jadi pada zaman Darwin dulu, citizen scientist hanya menggunakan pen dan kertas saja. Tapi kalau kita tengoklah, orang macam Hafiz, Afan dan Eddie ni sekarang ni menggunakan pelbagai alatan canggih. Mobile app, GPS, GIS, sensors dan pelbagai teknologi digital yang lain. So, projek Citizen Science ni merentas bidang dan ada banyak program yang telah dilaksanakan, terutamanya in advanced western countries lah. Tetapi kita juga melihat ada perkembangan ya yang menarik di benua Asia dan negara membangun termasuk Malaysia. United Nations juga telah mengangkat Citizen Science sebagai salah satu pendekatan yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat Sustainable Development Goals. Jadi pada hari ini, panelis kita akan cuba memberi sedikit pendedahan tentang bagaimana projek Citizen Science ini boleh dilaksanakan dalam konteks negara kita dalam bidang mereka masing-masing. Jadi pembedahan pertama ya adalah daripada saudara Hafiz berkenaan Citizen Science dalam bidang astronomi. So, dari segi sejarahnya, contoh Citizen Science dalam bidang ini adalah adik-beradik Frederick William and Caroline Herschel yang terkenal dengan kajian saintifik mereka berkenaan galaksi dengan menggunakan teleskop ciptaan mereka sendiri. Fast forward to today, kita ada program Citizen Science seperti Galaxy Zoo, Planet Hunters di peringkat antarabangsa, dan juga program Citizen Science tempatan, Apa di Langit, yang diterajui oleh Hafiz di Malaysia, ya. Dan pembentang kedua kita adalah saudara Afan, ya, berkenaan citizen science dalam bidang biodiversity. So dari segi sejarahnya semua orang tahulah tentang Charles Darwin sebagai saintis tersohor dalam bidang ni. Biodiversity adalah bidang yang saya rasa banyak menggunakan pendekatan citizen science. Malah di Malaysia ada beberapa program yang sedia ada seperti My Garden Birdwatch or by MNS, program biodiversity batu karang daripada Ecodivers ya oleh Reef Check Malaysia, program pelaporan sightings of cetaceans like dolphins and whales oleh Meerkat. Is that how you pronounce it, Afan? Is it Meerkat? Yeah, I think so. I think so. Dan Langur Project Penang, this is quite popular oleh Malaysian Primatology Society and University Science Malaysia. Jadi saudara Afan akan berkongsi pengalaman pasukan beliau dalam menganjurkan program City Nature Challenge, satu program Citizen Science Biodiversity Bandar berbentuk BioBlitz semenjak tahun 2017. Jadi kalau nak tahu apa maksud BioBlitz tu, stay tune ya.
Jadi tapi saya juga nak highlightkan di sini bagi mereka yang berminat tentang bidang sains biodiversiti ikan atau ecology boleh mendapatkan inspirasi melalui rakaman webinar kami bersama saudara Muhammad Ilham Nur Hakim atau nama popular beliau Abang Ikan. Saudara Hakim dia tak ada latihan formal dalam bidang sains ikan tetapi beliau telah banyak membantu saintis di pelbagai universiti dalam bidang ini di Malaysia dan juga di luar negara. So you can see the recording in the website. Akhir sekali, pembentang ketiga kita ialah saudara Mas Budi Malik atau Eddie berkenaan citizen science dalam bidang konservasi air. Jadi citizen science dalam bidang ni lebih bersifat contemporary, was not done in the past kerana ia berkait dengan isu pencemaran air yang dihadapi dalam dunia kita sekarang. Zaman Darwin dulu dia tak ada masalah sebegini. Jadi banyak contoh citizen science dalam bidang ini di luar sana seperti Freshwater Watch, Crowdwater and International Coastal Cleanup di peringkat antarabangsa. Contoh di Malaysia termasuk River Rangers oleh GEC dan juga satu program Place-Based Citizen Science konservasi air yang menggunakan indeks EcoHeart di Sungai Selangor hasil kolaborasi Universiti Melaya dan inspirasi Kawai yang akan dikongsikan oleh Eddie. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita dengar pembentangan 10 minit daripada mereka bermula dari program Di Langit oleh Hafiz. Sebelum kita turun ke bumi bersama Afan dan Eddie, sambil mendengar, sila ajukan soalan-soalan anda dalam ruangan Q&A dan kita akan cuba jawab mana yang boleh di akhir sesi nanti. So Hafiz, silakan untuk pembentangan pertama dan kemudian boleh diikuti oleh Afan dan Eddie. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pada petang ini pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Open Science Malaysia dan juga Akademi Sains Malaysia kerana menjemput saya untuk bersama dengan semua pada petang ini. Dari mana bunga di taman, nampak cantik tepi jerami. Dari mana datangnya Tuan, dari langit turun ke bumi. Itu dia. Kan? Petang-petang ni kita santai-santai. Jadi saya minta izin pada semua untuk kongsikan apa yang saya dah buat bersama dengan rakyat Malaysia. Baik, tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan citizen science. Tentunya rata-rata nak tahu apa yang boleh dilakukan untuk rakyat Malaysia dengan projek citizen science dalam bidang astronomi. Okay. Jadi saya rasanya lebih baik molek saya perkenalkan dulu diri saya. Nama diberi Hafiz Murzah, pengasas kepada Apa di Langit. Okey, kalau nak tahu apa itu Apa di Langit, izinkan saya kongsikan sedikit video. Tak ada ringkas sangat tapi saya punya slide ada banyak. Kita kenal dulu dengan Apa di Langit baru kita kenal apa programnya. Boleh kan? Okey. Sekejap ya. Oh. Saya semula. Okey. Di angkasa ada satu satelit yang mencerap matahari. Ada banyak sebelum kita. Dua, tiga, empat, lima, enam, kan? Ini boleh fokus. 제가 또 영상을 하나 보여드릴게요. Next. Deepest appreciation to アジアの皆さんに少し天岩戸のお話を。 It's the kingdom of Thailand.
data-data untuk geodesi ni daripada hilal matahari adalah ini kemungkinan agak sulit untuk mendapatkan visibilitas hilal. Itulah anak bulan ataupun hilal. Kita talking about astro-tourism. Maka pernahkah tuan-tuan melihat langit yang penuh dengan bintang? Okey, baik, itulah dia secara ringkas apa di langit program pendidikan angkasa lepas yang berkongsi kepada masyarakat Malaysia tentang langit. Okey. Kata Indra Herata, langit adalah kitab yang terbentang. Jadi langit adalah makmal terbesar yang boleh digunakan oleh semua rata-rata masyarakat kita untuk melakukan kajian. Jadi tidak ada siapa pun yang boleh menghalang kita. Malah waktu ketika COVID-19 pun sebenarnya ramai yang terperangkap dan melihat langit sebagai sumber ataupun orang kata apa tempat untuk belajar. Itu adalah dapatan kami lah. Kerana waktu itu permintaan untuk belajar tentang ilmu astronomi sangat-sangat tinggi. Malah permintaan untuk teleskop juga habis di serata dunia sebenarnya. Itu dapatan yang sebenarnya. Baik, kerana kita terkepung jadi semuanya nak tengok apa yang ada dekat atas lah. Okey, jadi inilah sebenarnya yang kami nak bawakan kepada masyarakat dunia kerana kita tahu bahawasanya ilmu tentang langit adalah asas kepada pembinaan tamadun. Dan langit memberitahu kita tentang perkara yang paling penting iaitu masa selain daripada kedudukan, planet, bulan dan bintang ataupun untuk penerokaan. Jadi langit merupakan satu instrumen yang sangat-sangat penting dalam pembinaan tamadun dan sebagaimana yang dikongsikan tadi adalah pada zaman awal dahulu, saintis ataupun ahli astronomi merupakan orang yang paling dekat hampir dengan raja ataupun pemerintah. Kita boleh lihat di zaman tamadun Mesopotamia, kemudian kita boleh lihat waktu itu tamadun Egypt ataupun tamadun Mesir. Jadi mereka sangat-sangat mengagungkan ilmu astronomi dan juga menggunakan astronomi sebagai rujukan untuk menentukan bila masa untuk menuai, bila masa untuk bercucuk tanam, bila masa untuk membangunkan tamadun. Jadi mereka ni tahu masa depan kerana tahu tentang masa. Sama juga zaman tamadun Cina waktu itu sudah mula mencari komet. Ini ada manuskrip komet yang mana digunakan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu semuanya berpandukan kepada orang-orang yang sangat mahir dan pakar dalam bidang langit. Kemudian datangnya agama Islam, tersebarnya Islam ke serata dunia. Waktu itu umat Islam memerlukan rujukan yang paling penting iaitu dua, masa dan tempat. Kerana itu waktu solat dan juga arah kiblat. Dan semua rukun Islam kita melainkan syahadah menggunakan dua perkara ini. Masa dan juga arah untuk menunaikan waktu solat, menunaikan solatlah ke kiblat. Jadi waktu itu berkembanglah tamadun ilmu astronomi ke serata dunia dan kita dapat lihat kegemilangan ilmu astronomi bermula apabila zaman tamadun Islam berkembang. Jadi hari ini sains masyarakat dalam bidang astronomi sebenarnya telah lebih melangkaui daripada apa yang kita bayangkan. Kerana apa? Kita ada astronomer profesional yang memang mengkaji menggunakan teleskop, radioteleskop seperti mana yang baru-baru ini diumumkan berkenaan dengan lohong hitam Sagittarius A yang sangat-sangat orang kata apa diminati ramai macam donat. Kemudian kita ada ahli amatur astronomer yang mana ahli amatur astronomi yang merupakan ahli astronomer yang paling ramai sebenarnya serata dunia ada yang mana mereka ni ada kelengkapan dan sanggup membelanjakan wang yang banyak untuk membeli peralatan sama ada dalam bentuk radio ataupun dalam bentuk optikal untuk mengkaji dan mencerap langit dan juga mereka melakukan banyak penemuan termasuk penemuan asteroid, planet, komet dan sebagainya dan juga kita sekarang dah mula gabungkan amatur dan juga ahli astronomer dalam satu projek-projek citizen science. Jadi kalau sebelum ini amatur astronomer dalam bidang astronomi mereka melakukan penemuan sendiri kerana asasnya ada. Kerana ilmu langit ini sangat mudah sebenarnya. Baik, jadi untuk kami di Apa di Langit, tinggal 4 minit, okey. Alright. Kami banyak melakukan projek-projek citizen science lah. Antaranya ialah membuktikan bumi ini condong 23.5 darjah, iaitu melakukan projek solstice dan juga equinox. Jadi kita kumpulkan banyak gambar-gambar yang mana nanti kita akan buat daripada serata dunia, kita akan kumpulkan nak melihat di mana matahari terbit. Walaupun dia terbit daripada belah timur dan terbenam daripada barat, tapi kedudukan dia tidak sama. Kita boleh buat rekod pergerakan matahari terbit dan terbenam. Jadi membuktikan yang bumi ini tidaklah
agak lepeh dan juga okey, itu paling penting, dan juga condong 23.5 darjah. Okey, baik. Jadi kami juga menggalakkan masyarakat mengambil gambar bulan kerana kita banyak penemuan yang boleh dilakukan daripada gambar-gambar daripada bulan. Banyak sangat-sangat, termasuklah ada gambar-gambar yang menarik yang ditemukan ketika berlakunya hentaman asteroid ataupun meteorit ke permukaan bulan dan perubahan pada kawah-kawah bulan. Sangat-sangat penting, dan kebanyakan kawah bulan ni untuk pengalaman semua diberi nama mereka yang menemuinya dan juga mereka yang sangat-sangat terkenal dalam bidang astronomi. Dan pada masa yang sama, cakap pasal pencemaran apa di langit juga buat pertandingan ataupun program citizen science untuk skala botol, iaitu menilai kecerahan langit malam. Jadi kita ada aktiviti-aktiviti yang berkenaan dengan itulah. Okey, dan yang paling besar sekali sebenarnya ialah kita ada buat program bersama dengan Jepun, iaitu Galaxy Cruise, yang mana menggunakan data daripada teleskop Subaru yang canggih, yang mana pelajar-pelajar kita rakyat Malaysia mengklasifikasikan galaksi yang ditemui oleh teleskop. Jadi izinkan saya kerana masa dah singkat sangat 2 minit. Saya pun ada 2 minit video. Okey, saya kongsikan dulu satu video tentang Galaxy Cruise ni. Okey. This it is my pleasure to launch the Malaysian Galaxy Cruise. Tentang Galaxy Cruise, program yang terbesar yang kami anjurkan, dan insyaAllah akan datang kami akan anjurkan 2 lagi program. Pertama Galaxy Cruise untuk bulan 8 ini dan juga program carian asteroid untuk rakyat Malaysia. Baik, jadi kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke website ataupun semua social media apa di langit. Kami ada banyak anjurkan program citizen science, dan sekarang ni tengah berlangsung pun juga. Sebenarnya tengah berlangsung banyak lagi program. Jadi boleh follow kami dekat social media kami lah. Jadi doktor kan 10 minit memang sangat singkat, nak cerita pasal langit yang seluas alam ni memang tak cukup. Okey. Baik, jadi saya rasa saya serahkan semula pada doktor untuk sesi seterusnya. Alright, terima kasih banyak Hafiz. Okey, ya, masa mencemburui kita ya. Okey, the next one is Afan. Silakan. Alright, okay, thank you Doktor. Alright. Okay, kiranya Hafiz pun mula dengan pantun, apa nak pantun kah? Dari langit turun ke bumi, jom kita tengok apa ada kat sini. Bumi penuh dengan biodiversity, tapi bukan semua kita perhati. Bukan nak cari Datuk Siti, tapi biodiversity. Alright. So, when we talk about biodiversity, selalunya perkataan biodiversity kita akan sinonim dengan, kita akan terfikir hutan belantara, hutan simpan, di mana ada harimau, ada tapir, coral reef, terumbu karang. Tapi sebenarnya hakikatnya, di mana kita secara realitinya, inilah biodiversity yang kita maksudkan, yang berada di sekeliling kita, di mana kita sebenarnya duduk di kawasan almost
bertempat dah jadi kawasan bandar, dan inilah biodiversity yang kita lihat setiap hari. Di kawasan mana di mana kita ada a lot of trees along the tepi jalan, biodiversity di taman, dan kalau betul-betul kita perhatikan sebenarnya there's a lot of other things yang kita boleh tengok. Ini hanyalah di satu laluan di mana lorong pejalan kaki di belakang rumah. Ini antara serangga yang kita boleh dapat. So cuma kita tak pernah perhatikan betul-betul dan kita assume biodiversity ni adalah harimau dekat ni, gajah dekat dalam hutan. So sebenarnya lots of other animal, insects, serangga yang ada dekat dengan kita je. So contohnya kita tadi nampak tortoise beetle, butterfly, spider, even kalau kita tak perasan dekat belakang ini spiders yang hitam putih ni, sebenarnya dia dekat bawah pokok betik je. Cuma kita tak pernah nampak. Dan next one, praying mantis, sebenarnya itu kan praying mantis. Itu bukan nampak macam semut sebenarnya, tapi sebenarnya it's a praying mantis yang menyerupai semut. So hari ini saya akan bercakap sedikit mengenai City Nature Challenge, iaitu dalam bahasa Melayunya dipanggil cabaran alam bandar lah. Di mana ini merupakan salah satu program sains masyarakat biodiversity bandar yang agak terbesar di dunia. So sedikit sejarah ataupun sedikit pengenalan about City Nature Challenge. Sebenarnya ialah acara ini, challenge ni, cabaran ni dilakukan secara tahunan. Global, di mana community science bertanding di antara bandar-bandar yang lain untuk dokumentasi biodiversity di kawasan bandar. Dan dia menggunakan konsep BioBlitz lah, di mana kita ada 4 hari, di mana kita ada beberapa tempoh hari untuk melakukan banyak pemerhatian di kawasan bandar lah. And the goal of this program, the challenge actually to engage public in collection of biodiversity data, and then kita ada sedikit macam competition between cities. Tapi competition ni tak adalah pingat ke piala ke apa, tapi is something that you can brag about, you can boleh action sikit lah, city kita ada ni, kita ni, macam itulah. So antara kategori yang awards yang dibagikan, the most observations, the most species yang terbanyak, dan juga the numbers of participants. So program ni sebenarnya diorganiskan oleh Natural History Museum of Los Angeles County dan juga California Academy of Sciences. So alright, sedikit sejarah, sebenarnya ia bermula daripada 2016 lagi, di mana antara dua cities iaitu Los Angeles dan San Francisco. So diorang compete between two cities. And 2016 sambutan yang agak memberangsangkan, dan kemudian pihak organizer decided to open out in 2017 to buka untuk seluruh US, United States punya cities. So waktu tu ada 16, and sambutan agak memberangsangkan, numbers of observation increase, species pun bertambah, observer pun bertambah, dan 2018 diorang decide untuk buka secara global. And Water Warriors and sekitar kita dah bermula organize City Nature Challenge di peringkat Kelang Valley, iaitu Lembah Kelang, sejak dari 2018 lagi lah. So kami adalah antara yang first cities yang join di Malaysia. So secara tahun ke tahun terdapat banyak peningkatan tambahan bandar yang terlibat bersama, dan kita melihat juga waktu COVID, waktu pandemik pun bukan sahaja orang melihat langit, tetapi sebenarnya program Citizen Science ni masih boleh dijalankan walaupun waktu pandemik ini, kerana biodiversity itu berada di mana-mana, di belakang rumah, di dalam rumah, di mana-mana kita berada. Sebenarnya kita bukan bersorangan, tetapi kita dikelilingi dengan biodiversity. So antara objektif City Nature Challenge, I think the first one is to connect people, especially in urban areas, to the local natures. So sebenarnya kita tak perlu orang bandar ni sebenarnya tak perlu nak pergi ke bukit sana, bukit ni jauh sangat
why you need to spend a few your petrols, your tolls, just to enjoy nature, just to have a peace, sort of like tenangkan, relax. Sebenarnya dekat belakang rumah, sebenarnya kalau kita tengok bunga liar saja, kita boleh tengok betapa menariknya bunga liar-liar, yang bunga yang orang ingatkan rumpai semua tu, sebenarnya bagaimana bunga liar itu boleh menarik biodiversity, boleh menarik lebah, boleh menarik rama-rama dan ada pollinators. So memang kita nak cuba untuk connectkan balik urban peoples to the local natures, and selain daripada itu connect peoples around the communities, collection urban biodiversity data, yang mana selalunya kalau kita buat expeditions, kita buat scientific expedition, mostly kita akan buat dekat kawasan-kawasan hutan di mana lebih banyak tumbuh-tumbuhan, lebih menarik lah kot. Tetapi urban biodiversity data agak berkurangan. So apabila data urban biodiversity kekurangan, kita tidak boleh support macam mana kita nak pertahankan hutan-hutan bandar, macam mana kita nak pertahankan kawasan-kawasan hijau ini yang memberi significant input atau significant impact kepada local environment tersebut. Bagaimana apa yang terdapat dekat kawasan itu, and then grow volunteer biodiversity documentations, and also have fun. This program actually, this challenge actually untuk menyeronokkan lah. So siapa yang boleh terlibat? Anyone, open to all ages. Yang sebelah kiri tu anak saya, Dahlia, dia pun boleh terlibat. If you have, you only need cameras or smartphones and also internet connections. That's all. Where to find biodiversity? Kat mana kita nak ada biodiversity? Macam saya cakap sebentar tadi, biodiversity di mana-mana saja. Dekat kawasan bandar ni, taman, hutan, even longkang, belakang rumah, parking lot. So kita tengok dekat yang sebelah kanan itu ada seorang Zafwan Kasim buat observation dekat, saya rasa tak silap saya based on location dia, dekat Tesco Damansara. So kita nampak ada burung gagak dekat situ. So dekat mana-mana pun biodiversity itu ada dan kita boleh lihat biodiversity itu. Sedikit bahan sokongan, sekitar kita juga ada keluarkan sedikit nature exploration kit untuk bahan sokongan lah. So ini tidak necessary, bukan satu keperluan, tapi ia boleh guide ataupun boleh memudahkan anda untuk membuat eksplorasi, untuk buat dokumentasi. Dan sekitar kita juga ada buat dengan UNDP telah mengeluarkan sedikit handbook, urban nature around us handbook. So sedikit information about urban documentations. So apa itu City Nature Challenge? Bagaimana kita nak terlibat? So anyone pernah main Pokemon Go? So similar concept, cuma Pokemon Go ni kita pergi jalan-jalan, kita tangkap Pokemon secara virtual. Tetapi kita City Nature Challenge ni kita menggunakan platform iNaturalist, di mana kita pergi keluar ataupun dalam rumah pun, kalau ada semut, ada lipas, ada cicak, kita ambil phone kita, and then kita ambil gambar. Dan kita upload gambar tu dekat satu apps ni, dia panggil iNaturalist. So basically it's very straightforward. Actually you don't have any, tak perlu pun training yang intensif. It's very straightforward. Boleh cuba dulu and search dekat Google Play ataupun App Store. So sedikit informasi about Kelang City Nature Challenge yang di mana baru je berhabis. Barunya waktu tahun ni agak menarik di mana dia berlaku waktu bulan puasa, akhir bulan puasa dan juga hari raya. Terkejut kan, hari raya terkejut. So kita ada, so sebenarnya dia ada 3 fasa. The first phase sebenarnya 4 hari itu, 29 April sampai 2nd of May, ambil gambar sebanyak yang mungkin. Kemudian third until 8 of May kita ada period di mana rakan-rakan saintis ataupun rakan-rakan iNaturalist dekat sana, experts akan berkongsi dan cuba try to identify what kind of species that you ambil lah. Dan kemudian 9 hari bulan result akan announce lah. Dan sedikit summary untuk City Nature Challenge tahun ni. So kita walaupun di bulan puasa,
dan juga hari raya kita masih dapat observations. Kita dapat lebih kurang untuk Lembah Kelang kita dapat lebih kurang 2,000 observations. Kita lebih ada spesies yang identify 700 lebih, and kita ada 90 participant yang involved dalam City Nation Challenge ni. Dan yang menarik tentang iNation ni, dia ada gamifications. Kita boleh tengok siapa ranking most observations. So kita tengok yang pemenang untuk tahun ni untuk Klang City Nation Challenge ialah Kim 1449. Lepas tu kita ada Carrington yang dia punya observation 169 dan saya 164. Satu lagi kejap saya boleh menang second lah. So kita dapat lihat kat situ dan ada unsur gamification, dan kita dapat lihat juga apa most observed species yang kita lihat dekat kawasan Lembah Kelang. Dan tahun ni kita dapat tengok burung merpati lah, rock pigeon, antara the most species yang kita lihat. Dan kita tengok kanak-kanak sebelah kanan tu dia upload stories raya with creepy collies. So sebenarnya citizen science can happen anywhere, tak kisah waktu bila. Okay, sedikit information. Alright, saya rasa saya tak ada masa sangat. So sejak 2018 sampai tahun ini kita cuba untuk laksanakan, kecuali untuk tahun 2020 di mana waktu ni kami tidak prepare lah untuk COVID waktu tu. And the numbers participations ada increase, ada yang tahun 2020 tahun ni agak slow sedikit lah. But bagaimana isu progress? So we always, saya dengan Dr. Zida kami selalu berbincang dengan Dr. Zida and come up with assignment students, di mana usually we ask the students to get out their house to explore their backyards. So yeah, this is something that interesting based on the comments from the students. Diorang menarik, diorang suka lah assignment ni. It's quite easy juga. Di mana diorang and their reflection is on social media. So to read about this City Nation Challenge, it's not just connect them to, mostly they are more observer. They try to connect to the natures. So apa yang menarik, antara yang sighting yang agak menarik yang kita dapat lihat, so contohnya the first picture is the burung enggang. So kita sebenarnya ada burung enggang yang boleh kita nampak dekat Bangsa, tengah-tengah KL ni ada burung enggang. Kemudian di tengah, the center picture is hornet. So kita lihat, ingatkan sebenarnya ini najis kucing, tai kucing. So kita assume selalu najis kucing ni akan attract lalat. Sebenarnya hornet pun tertarik kepada najis kucing. So ini satu persoalan yang besar lah. Rupanya. Okay, Dr. Zida dah angkat tangan. I think you did wrap up. Yes, alright, okay. I think that's all. Thank you, Doctor. Okay, thank you so much. I think there's so much to tell kan when you are doing this citizen science program. Tetapi tak apa, kita ada masa Q&A sedikit. Mungkin pihak penganjur, mungkin MOSP boleh bagi kita 15 minit kot extra untuk program ni. Okay, maybe Eddie for the last presentation, please. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Moderator Dr. Zida Fatimah, panelis, dan juga terima kasih kepada SSM atas liputan ini, dan juga dihormati juga kepada tuan-tuan puan-puan yang sudi hadir dalam webinar pada petang ini. So sebelum tu Eddie perkenalkan diri, nama Eddie. Eddie Masrudi Abdul Malik, merupakan komuniti di Bukit Pasangan di Sungai Selangor, di Hilir Sungai Selangor, mewakili Inspirasi Kawal. Okay, next slide. Okay, Eddie akan berkongsi sedikit latar belakang Inspirasi Kawal, pengenalan program sains rakyat yang saya di Sungai Selangor, dan juga bahan-bahan sokongan yang digunakan untuk konservasi air dan juga pelibatan masyarakat setempat terhadap sains rakyat. Okay. Inspirasi Kawal dahulu dikenali sebagai kelab alami, ditubuhkan sekitar 2013. Bermula
dari golongan adik-adik kecil yang berusia 7 tahun hingga bermaksud sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kini bermula 2017 Kelab Alam Kawal telah bertukar nama menjadi Inspirasi Kawal. Kami fokus di downstream Sungai Selangor, di mana kita memfokuskan terhadap konservasi sungai Kedik-Kedik dan juga bakau. Okay, next. Okay, ini adik-adik kecil tadi yang berusia seawal 7 tahun. Adik-adik komuniti ni memang komuniti setempat yang berada yang tinggal berdekatan dengan Sungai Selangor. Okay, next. Okay, adik-adik ni diajar untuk kita pupukkan jiwa dia orang tu sebagai saintis muda, iaitu dari segi pemantauan kualiti air dan juga pemantauan Kedik-Kedik. Kita pupuk juga untuk adik-adik ini kita dedahkan mereka terhadap persekitaran di apa yang ada di kawasan hilir Sungai Selangor, apa yang menarik. So kita mungkin akan satu masa kita akan jadikan sebagai nature guide ataupun juga host community, di mana di kawasan mungkin Pesangan ni terdapat di kawasan ni terdapat sektor ekopelancungan yang sangat-sangat menarik. Okay, next. Program Inspirasi Kawal terdapat dua trust pertama, iaitu dari segi tindakan adalah kita melakukan program Sayangi Sungai Selangor. Sayangi Sungai Selangor ni biasanya kita akan lakukan pembersihan sungai-sungai Selangor, di mana kita lakukan setiap bulan. Kita juga ada nursery community, di mana kita semai pokok-pokok bakau seperti pokok berembang, nipah ataupun sagu, dan juga penanaman semula di lapangan, di mana di kawasan hilir Sungai Selangor itu memang kaya dengan populasi Kedik-Kedik. So kita membantu secara tidak langsung untuk penambahan populasi Kedik-Kedik, dan juga kita bekerjasama juga dengan DOF bagi pelepasan benih hidupan akuatik. Trust yang kedua, ini akan saya ceritakan lebih detail pada petang ini berkaitan dengan sains rakyat. Saya berpeluang untuk ke Cardiff University bekerjasama dengan Universiti Malaya pergi ke UK untuk belajar apa itu konteks sains rakyat. So apa yang kita lakukan, metod tu kita cuba bawa ke muka Pesangan. So kita lakukan bersama dengan komiti dari segi pemetaran kualiti air dan juga perkongsian pendidikan berasaskan tempat. Okay, next. Okay, next. Okay. Sebelum ini, dari segi pemetaran kualiti air, kita menggunakan bahasa sokongan daripada Global Environment Center GEC, di mana dia punya alatan tu simple, mudah untuk digunakan, tapi setelah kita bekerjasama dengan researcher Dr. Zida Fatimah daripada UM dan juga Dr. Sarah daripada Cardiff University telah dan juga Afan saudara Afan telah membeli alat sokongan yang lebih mudah, lebih tepat, yang sesuai untuk komuniti setempat menggunakannya. So kat sini kita boleh perhatikan terdapat alat untuk pemerhatian kadar pH, suhu, fosfat dan juga kekurahan air di Sungai Selangor. So next. Okay. Dari segi setelah kita menggunakan alatan-alatan sokongan tu, data yang kita ambil kita akan rekodkan dalam Eco-Heart Index ni, di mana Eco-Heart Index ni adalah design dari juga idea daripada Dr. Sakai dan juga Afan Nasruddin, sahabat saya. So di mana ianya lebih bagi komuniti lebih faham, di mana kalau kita boleh nampak kat sini, kalau bentuk love, bentuk heart tu, maksudnya air sungai tu sangat-sangat cantik lah, bersih. Anda kata kalau di sebelah kanan sekali ni, kalau kita tengok di bawah ni, maksudnya tak ada bentuk hati, maksudnya bentuk yang teruk. Sungai tu maksudnya polluted lah, kotor. So, okay, next. Okay, pernah dahulu 2020 masa PKP viral air jernih, air cantik, kan?
kita cuba juga buat di Sungai Selangor. Fenomena itu pernah berlaku di Hilir Sungai Selangor. Jadi komuniti-komuniti yang ada alat sokongan ni pergi ke sungai untuk buat pemoderan kualiti air. So kita dapat macam ni lah, seakan-akan betul love, maksudnya cantik lah. Tetapi di mana biasanya nelayan sungai, kalau air jernih macam tu, hasil udang memang tak ada lah. Memang dia kata mungkin suhu air sejuk kan. So daripada alat ni kita boleh tahu air itu sejuk ke, pH dia berapa, amonia berapa. So kesesuaian untuk komuniti itu lebih faham, yang maksudnya saya rakyat ni dia bukan saja andaian. Maksudnya kalau komuniti sebelum ni air ni bersih, mungkin okey kot kan, andaian, banyak andaian. Tapi yang kali ni saya rakyat dari konteks ni bagi Edi, pemahaman ataupun pendidikan dan pemahaman kepada komuniti yang lebih jelas dan tepat lah. Okay, next. Okay, apabila kita dah next, okay. Okay, setelah kita dapat segala maklumat ataupun knowledge apa-apa kaitan dengan sungai, bakar dan juga teknik, kita akan berkongsi semula kepada komuniti bagi memupuk kesedaran dan juga dari segi pendidikan lah pada semua peringkat umur, sama ada daripada usia kecil dan juga orang dewasa. So next. Alhamdulillah, bermulanya kita daripada 2013, sebelum ni kita bergerak sendiri. Alhamdulillah sekitar 2014, 2015 kita dapat kerjasama dengan Pendayung Kelip di Sungai Selangor, dan juga kongres, di mana kongres ni adalah kelab belia, kelab komuniti yang aktif dalam nelayan sungai dan juga aktiviti penanaman semula pokok perembang. So, okay, next. Okay, ini yang kita lakukan bersama dengan komuniti, di mana ekspresi kawal dan juga peserta pendayung dan juga kelab generasi warisan secara kita luangkan masa, boleh dikatakan dahulunya kita buat dalam sebulan 2 kali ataupun 3 kali, bergantung pada keadaan sungai lah. Kadang-kadang kita tengok sungai kenapa sebelum ni dia bentuk warna dia macam tertarik, tapi tiba-tiba bentuknya air warna tu bertukar menjadi macam Milo ais kan. Maksudnya bila kita check, maksudnya kemasinan tu tinggi dekat Sungai Selangor tu. Okay, next. Okay, impact yang apa yang kita dah lakukan setelah beberapa tahun ni dari segi sains rakyat, of course lah pengetahuan komuniti itu lebih tepat, lebih terperinci, dan juga hubungan yang baik, bukan hubungan kita pada manusia saja. Kita dah bekerjasama, bukan hubungan pada manusia, hubungan kita pada alam semula jadi, dan juga hubungan kepada pencipta, insyaAllah lagi lebih, orang kata lebih dekat lah. Dari segi sosioekonomi, di kawasan sini memang terdapat kaya dengan ekopertunjukan, alhamdulillah. Walaupun selepas PKP ni kita cubalah meningkatkan sosioekonomi setempat secara tidak langsung, pemeliharaan dan pemeliharaan kelangsungannya lebih terjamin, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Mungkin Sekretariat boleh share video sikit. Boleh share video? Nanti dia orang tengah cuba kot, Edi. Kita tunggu sekejap.
Hai semua, saya Edi Malik dari Ispas Kawa, #Jaga Sungai Selangor. Anda pula bagaimana? Itu saja ya dia. Okey, terima kasih banyak Eddie. Terima kasih kepada ketiga-tiga lah ya, Hafiz, Afan dan Eddie. Saya rasa ada banyak, there's a lot more for you to tell Nanti kita boleh buatlah mungkin webinar khas untuk each one of you. Jadi kalau kita tengok kita teruskan kepada sesi Q&A. Jadi kalau kita tengok kepada ruang chat, jadi ada komen daripada Shinta Maharani. It's so inspiring. I wish I could one day having a religious social education projects. InsyaAllah, I think this is related to Hafiz, presentation on Apa di Langit. I think you can also relate that to religious social education. Very interesting. Dan juga daripada Abdul Halim Syari, related to presentation by Afan just now. He commented there should be nature and nurture challenges so that there is a continuity of scientific observations, not just occasional activity. So there is a combination lah to comment. Maybe you can give some opinions on that. Dan juga ada thumbs up juga dan Starry Eye daripada Muhammad Ikram dan Nur Zailiza ya. Dan saya nampak ada orang angkat tangan di sini daripada Dr. Arishankari Manoharan. Doctor, would you like to ask your question or not? Oh, okay, all right. So mungkin tertekan ya. So it's fine. But there is also a Q&A very interesting daripada Hadi Akbar, orang Malaysia di Osaka, Jepun. Ya, very interesting. Jadi soalannya berkait dengan apa pendapat panelis mengenai menyebarkan ilmu melalui komik dan animasi. Berdasarkan perkongsian beliau, dia mengatakan di Jepun ni ada kumpulan citizen scientist yang selalu disokong oleh penerbitan manga lah, literacy science in, comic in science and all that. Actually my anak buah pun ada cerita tentang benda ni. So it's quite interesting. So there's a different kind of science communication untuk dipadankan dengan aktiviti citizen science. Jadi beliau memintakan pendapat daripada panelis tentang perkara ni, dan mungkin kita kumpulkan semua soalan dan mungkin setiap dari panelis boleh answer what you think is whatever that you can answer lah. Dan okay, ini soalan kepada dan daripada Dr. Lee Kai En daripada UKM. Soalan kepada Encik Mas Budi dan juga mungkin relevan untuk Hafiz dan juga Afan juga. Adakah data-data kualiti air yang telah dikumpulkan dikongsi kepada pihak lain selain daripada ahli komuniti, contohnya untuk tujuan pendidikan atau penerbitan bahan ilmiah? Dan kedua, bagaimanakah Encik menggalakkan ahli komuniti untuk turut serta dalam program yang dijalankan? I think this also relevant for Hafiz dan Afan. So saya silakan, siapa yang nak mula dulu? Mungkin mungkin Hafiz lah. Sekarang you dah lama tak bercakap. Okey. Dah lama tak bercakap. Okey, baik. Pusingan pertama.
Soalan pertama berkaitan dengan mangga kan. Menarik, soalan tu sangat-sangat menarik. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan, saya akan sentuh sekitar dalam apa yang kami lakukan. Untuk Apa di Langit sebenarnya kami memang ada buat program masyarakat, aktiviti masyarakat berkenaan dengan kartun dalam bidang astronomi, terutamanya menggalakkan kanak-kanak kita belajar dan juga mengkaji tentang alam semesta. Kalau menurut pengalaman kami lah, sebenarnya adik-adik kita ni, anak-anak kita ni, mereka ni lebih expert. Mereka ni banyak sumber bahan rujukan online, YouTube channel dan sebagainya. Dan soalan-soalan yang mereka keluarkan selalunya outstanding ke depan. Memang kadang-kadang kami pun tak ada jawab. Kita cakap pasal lohong hitam, dia cakap pasal lohong putih. Jadi jadi kami pun kena jawab kerana dia ada duality kan, dekat situ kan mesti ada lohong putih kalau ada lohong hitam. So kita kena jawab. Tapi apapun di peringkat Apa di Langit, kami memang ada kerjasama dengan beberapa badan, contohnya seperti Komik Misi. Kami ada program Misi Angkasa. Sebelum ni siapa yang pernah bercuma bersama dengan Nazri Salam, jadi kami ada buat program dengan beliau. Kemudian kita ada buat kita panggil sebagai apa, macam program melukis kartun ataupun melukis komik angkasa dengan kanak-kanak. Jadi kami berikan kanak-kanak latihan ataupun panduan untuk melukis, kemudian mereka buat komik. Jadi mereka boleh teroka sebanyak yang boleh lah untuk mendekatkan astronomi menggunakan kartun. Dan sebenarnya dalam bidang astronomi ataupun space, kartun ni banyak sangat. Cakap pasal Bobo Boy pun galaksi juga, cakap pasal cakap pasal apa tu Sailor Moon pun bidang astronomi juga kan. Jadi banyak sebenarnya. Kalau di Jepun pun ada, kalau mungkin tuan kenal, Uchu Kudai, satu program angkasawan Jepun yang memang betul-betul dibuat, diambil gambar, dilukis, semuanya mengikut bagaimana Jepun menghantar angkasawan mereka ke ISS. Jadi kami di Apa di Langit mendatangkan banyak approach, antaranya menggunakan kartun dalam kita punya pendidikan kepada masyarakat. Okey, terima kasih banyak Hafiz. Nanti bolehlah Hafiz kongsikan maklumat tu kalau mana yang boleh, sebab you already doing it but people don't know, right? So I think people need that information. Okay, Afan, any response from you to the question? Ya, just nak menjawab balik yang Tuan Abdul Halim sehari berkaitan dengan nature and natures tu. So sebenarnya City Nature Challenge ialah 4 hari tu, tapi sebenarnya platform Iron Naturalist tu kita boleh gunakan sepanjang tahun. So based on City Nature Challenge, kita dapat lihat sebenarnya beberapa bila diorang dah terlibat dengan City Nature Challenge tu, kebanyakan ada yang continue. Ada yang buat sub project sendiri, ada yang baru-baru ni student Dr. Zida sendiri, dia pergi buat aktiviti tu dekat sekolah dia, dan kita lihat bagaimana student sekolah rendah membuat observation biodiversity dekat sekolah dan menggunakan bahasa Tamil untuk tumbuhan itu sendiri. So there's a lots of opportunities, bukan sahaja untuk City Nature Challenge adalah 4 hari itu saja untuk orang observe, tapi sebenarnya kita cuba galakkan people to be more observant, to look surrounding about nature, semua itulah. So Iron Naturalist tu boleh guna the whole year. So bukan semata-matanya untuk City Nature Challenge sahaja. Alright, Tata. Alright, any opinion about soalan menggunakan manga, like creative science communication? Yeah, that's really very interesting ideas. Sebenarnya lebih ada macam betul lah, Hafiz cakap tu macam Bobo Boy semua tu galaksi semua. So memang berkaitan, and kita dapat lihat macam mana komik ataupun animasi sebenarnya dapat memberikan peranan dalam mengembangkan sains ataupun untuk merakyatkan sains. So there's a lot of opportunities kat situ. Even a short comics, a section dekat The Star ke apa-apa, we should go towards that. Untuk mensainskan rakyat Malaysia. Ya, mungkin Datuk Lat pun mungkin boleh popularkan ya sains. Okey, mungkin ini satu idea untuk Academy Science Malaysia juga. How do we want to make our science communication more interesting ya. Okey, Eddie, mungkin Eddie boleh address soalan daripada Dr. Kai Eun berkenaan data quality itulah, dikongsi kepada pihak lain selain pada ahli komuniti. Okay, kebiasaannya data-data yang kita perolehi lebih part pada education dan juga awareness community. Tapi
kita ada engagement juga dengan Lembaga Urai Selangor sebab kita salah satu entiti di bawah Friend of River Sungai Selangor di kawasan Selangor. Kita ada Friend of River, so kita members daripada di bawah Lembaga Urai Selangor, di mana andai sesuatu situasi yang mencurigakan, kita akan pergi ke lapangan, kita akan buat monitoring water quality. So hasil dapatan itu kita akan share kepada Lembaga Urai Selangor dan tim Lembaga Urai Selangor sepantas mungkinnya lah. Alhamdulillah kita dapat maksudnya lebih proper lah, lebih equipment yang lebih hebat dan canggih lah. Dr. Zida, can I add apa yang AD cakap sikit? Sure. Okay, boleh. So just nak tambah. Jawapan ni bersama sebenarnya. Saya pun terlibat sekali dengan yang kualiti air tu. Just nak tambah apa yang AD cakap. Sebenarnya project citizen science yang water quality itu is not just collect data, tetapi ia lebih kepada data collection, data driven actions. So maksudnya kita ada data tu based on, sebenarnya kadang-kadang community tak pernah pun pergi ke sungai dan lihat sungai itu sendiri. So bila dia pergi untuk buat projek citizen science ni, dia nampak kenapa air mengalir daripada kawasan perumahan ni hitam. So ada satu contohnya di kawasan Bestari Jaya, di mana satu saluran air masuk ke sungai berwarna hitam. So after dia orang buat water quality, dia orang dapat syak, oh ini sebenarnya air kumbahan yang masuk ke sungai. So from that data driven action itu, tindakan susulan dapat dilakukan. So citizen science ni dia dapat support jugalah dari situ. Dan ada juga aktiviti di mana citizen science ni dia from that, tempat ni banyak sampah. Okey, jomlah kita lepas ni lepas buat citizen science monitoring ni, kita kutip sampah apa yang ada. So it move toward action part. It's not just data collections. Alright, that's all. Right. Thank you, Afan. Dan Eddie, so that means, we are looking at, kalau kita nak cakap pasal open science pun, it's actually action-driven open science, and citizen science can contribute to that. Dan ada soalan kedua ni, saya rasa relevan untuk you all bertiga. Bagaimana kita nak menggalakkan ahli komuniti untuk turut serta dalam program yang dijalankan? I think you guys address different areas of citizen science, dan mungkin you punya strategi untuk menggalakkan komuniti, pelibatan komuniti itu mungkin berlainan. So mungkin Hafiz dulu, how do you encourage more volunteers to join your program? Okay, actually untuk menarik minat masyarakat untuk join dengan sebahagian daripada program Sains Masyarakat Apa di Langit, kami jalankan banyak program awareness kerana kami percaya ramai yang nak terlibat, jadi yang tak sampainya berita. Itu je, kan, yang tak sampainya berita. Jadi mungkin pertama kali masyarakat kita mendengar tentang citizen science, itu pertama telah tentunya. Dan yang kedua, apakah yang mereka perlu lakukan? Kerana rata-rata apabila kami pergi kepada masyarakat, mereka bimbang perlu ke tahu sains tu macam mana? Mana nak tahu sukarnya, perlu ada peralatannya ke? Dan perkara itulah yang sebenarnya yang kami perlu jelaskan. Dan apa manfaat kepada mereka? Itu satu perkara yang perlu bagi kami jelaskan. Kalau buat ini, apa yang anda dapat selain daripada ilmu dan sebagainya. Kami pun sediakanlah token ke sijil ke, itu satu apresiasi yang perlu diberikan untuk menaikkan semangat pada pelajar. Dan yang menariknya, menurut kami, pengalaman kami bersama dengan pelajar-pelajar, kerana kami banyak buat aktiviti, terutamanya contohnya pada bulan Februari yang lalu, khas untuk bulan penukaan Marikh. Jadi kami dapati ada pelajar-pelajar kita, ada masyarakat yang sanggup bangun pagi pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi bersama dengan kami, walaupun kami live pukul 5 pagi. Jadi kita dapat tahu yang bila minat ada kesungguhan, mereka akan buat. Jadi yang penting kita nak cari siapakah orang yang boleh bersama dengan kita. Selagi mana berita itu tersebar, insyaAllah akan ada orang. Alright, mungkin Afan dan Eddie ada nak tambah? Alright, sebenarnya it depends on sebenarnya sains ni luas. So ada banyak, bukan semua orang akan minat biodiversity, bukan semua orang akan minat astronomy. So berdasarkan apa yang anda minat, so kita ada satu website tu panggil Science Starter. So from Science Starter tu boleh lihat juga apa aktiviti yang anda minat. Anda minat pergi outdoor, adakah anda minat pergi just depan komputer. So ada pelbagai sains yang boleh buat kat situ. Dan saya ingin berkongsi sedikit lah berkaitan dengan ada buat satu dekat luar sana research on Draw a Scientist test, di mana kita ajar children untuk
bagaimana diorang melihat saintis. So kebanyakan mereka akan melukis saintis tu pakai white coat dan pegang lab apparatus. Dan kebanyakan ialah dan mereka melukis ialah lelaki. So dia punya stereotype of science tu sebenarnya ini rupanya children melihat di mana kanak-kanak melihat saintis ini adalah orang pakai kot, kena lelaki. So tapi sebenarnya kita sains ni terbuka dan luas. Alright, betul. Alright, thank you Afan. Mungkin Adi dari perspektif community kan, local community. Okey, dari segi macam mana kita nak beri kelangsungan dalam aktiviti saya ni yang ni based pada experience ini, memang kita pelbagaikan aktiviti, kita share kepada social media dan sebagainya. Kita pelibatan tu memang kita banyaklah daripada dia tak salah. Rakyat Malaysia ni masih terbuka untuk volunteer, untuk membantu. Tapi dari segi konteks komuniti untuk sangat ni, dia lebih tekankan biar komuniti itu sendiri yang dikuasai setempat kan. Maksudnya pelibatan komuniti sendiri. Tipulah kalau ada kadang-kadang ada on off dia punya ni pelibatan. Cumanya target sasaran yang sekarang ni yang dilakukan adalah golongan-golongan kecil lah. Yang maksudnya tak dikekalkan masa, yang ada masa free Sabtu Ahad waktu cuti sekolah dan sebagainya. Yang maksudnya ini nak cuba untuk create champion person kat situ. Kita beri ruang macam ini zaman kecil dulu tak ada pendedahan berkaitan dengan tak diberi peluang untuk pergi ke sungai dan sebagainya, kata buaya bahaya dan sebagainya. Tapi bila ada adik kecil ni, kita dah buka ruang, kita jangan momokkan dengan sebab yang bahaya tu, tapi kita ubah dari segi konteks kelebihan apa yang menarik di sungai. Jadi yang itu kita cuba bawakan lah dalam tahun ini. Terima kasih Adi. Saya rasa ini boleh menjawablah soalan daripada Encik Muhammad ya tentang how do you give ideas on ways to engage the general public for your citizen science project to collect the data needed. So there's a question on this just now. Tapi sebelum saya rasa kita dah perlu habiskan, kita perlu tamatkan webinar kita. Tapi saya nak nak highlightkan komen daripada Dr. Arisha ni. Dia berada di Nagoya, Japan sekarang. Dan dia berasa sangat teruja dan dia harap dia dapat contribute ya kepada mana-mana program citizen science bila once dia balik ke Malaysia. Terima kasih Dr. Arisha. Dan juga kita ada juga Umi, dia kata terima kasih atas sesi yang sangat informatif dan dia tertariklah dengan aktiviti City Nature Challenge dan dia nak mendaftar di iNaturalist untuk tahu dengan lebih lanjut. I rasa sebelum kita habis, saya nak tanya soalan yang terakhir sebab dia berkaitan dengan City Nature, berkaitan dengan open science ni. Mana soalannya? Dah hilang ke? There's one answer. This one. Salam semua ahli panel, bagaimana anda menguruskan semua data penyelidikan yang telah diambil dari lapangan untuk proses seterusnya? Analisa data, simpanan data, pemeliharaan data. Adakah mengikut apa-apa standard atau format? I think this is very related to MOSP. Mungkin kalau Afan dan Hafiz boleh jawablah dari pengalaman you all. Alright, okay. Untuk sistem iNaturalist sendiri sebenarnya SPF Photo agak sistematik. So dia memang boleh download everything. You can convert into SL and everything. Dari segi data privacy, dia pun boleh censoredkan beberapa macam spesies mana-mana yang terancam. Kita boleh hiddenkan location semua. So I think benda ni kena explain lagi, ada kena sesi lagi satu ni untuk iNaturalist itself. So Hafiz? Yeah, very quick one, Hafiz. Yeah, thank you. Okay, very quick one. Okay, thank you. Okay, so Penang banyak buat aktiviti lokal dengan international. So kalau international kita ada satu sistem kita lah, kerana data astronomi besar, jadi semuanya dikumpulkan di satu tempat dan kita ada gunakan sistem AI untuk validate. Ini agak sophisticated sikit. Tapi kalau macam untuk local, untuk education, that one just a simple one. Kita akan ada sistem kita sendiri lah. Actually memang ada yang kita akan gunakan untuk validate betul atau tidak.
Okay, alright. So thank you so much. Terima kasih banyak kepada Hafiz, Afan dan Eddie. Saya rasa banyak sangat ilmu yang dapat kita timba pada hari ini. Minta maaf kepada soalan-soalan yang tak dapat kita entertain. Mungkinlah kita perlukan sesi kedua ya untuk menjawab soalan-soalan tu. So alhamdulillah sekian dulu kita punya webinar. Saya rasa kita berikan tepukan gemuruh secara virtual kepada semua panelis kita. Terima kasih juga kepada pihak ASM kerana berbesar hati menjemput kami untuk menjayakan program ini dan juga kepada semua peserta webinar atas kehadiran anda. Dan jangan lupa jika anda inginkan maklumat lanjut tentang pendekatan citizen science, bolehlah layari website kami seperti yang tertera di ruang chat. Sekian dulu, take care semua and stay safe. Please join any citizen science program out there if you are, if you are free, if you are available, dan marilah kita merakyatkan ilmu sains. Saya kembalikan skrin kepada MC Saudara Najib. Terima kasih kepada moderator Dr. Zida dan semua panelis iaitu Encik Hafiz, Encik Afan dan Encik Mas Budi yang berkongsi pelbagai input menarik kepada para hadirin. Topik kali ini diharap mampu mengubah persepsi masyarakat bahawa sains adalah untuk semua dan bukan hanya untuk saintis sahaja. Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik sekaligus memperkukuhkan arena sains terbuka di Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang menyertai program hari ini. Untuk perkembangan terkini mengenai MOSP dan program-program yang akan datang, jangan lupa ikuti media sosial Malaysia Open Science Platform di Facebook, Twitter dan Instagram. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih.